Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dalam ruangan irsyad fatwa pada kali ini, soalan yang ditanya pada kami berkenaan dengan hukum penggunaan rokok elektronik atau vape lah. Bagaimana keadaan sebenarnya? Kami nyatakan bahawa sejak tahun 2014 yang lalu kami telah memberi fatwa tentang vape ini, hukumnya adalah haram, dan fatwa kita telah dinyatakan dalam Bayan Linnas, dalam Irsyad Fatwa, hujahan-hujahan yang cukup banyak. Kemudian selepas hampir setahun, pada 21 Disember 2015, fatwa daripada Majlis Muzakarah Khas Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan, selalu kita dengar dia ni memang masyhur zaman sekarang ni, orang duk guna sangat. Vape ini berasal daripada kalimah Inggeris, daripada vaporization, yang membawa maksud proses pengewapan, dan juga merujuk kepada vaporizer, iaitu alat yang digunakan untuk menghisap ganja, tembakau dan campuran rokok yang lain. Di mana ulama ataupun pakar-pakar telah menyebut tentang penggunaan masalah vape ini, maka kajian-kajian menunjukkan bahawa vape ini memberi kesan yang amat negatif dan juga membawa kesan yang tidak baik kepada penggunaannya. Saya menyebut beberapa pandangan mereka yang terkenal berkenaan dengan vape ini. Antaranya pakar bedah jantung dan paru-paru Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Khairul Faizi Harum berkata, walaupun peratusan untuk pengguna vape mendapat penyakit tersebut terlalu rendah, mereka perlu berwaspada dan berhati-hati. Beliau juga menegaskan sangkaan menggunakan rokok elektronik adalah lebih selamat berbanding rokok adalah tidak benar sama sekali. Dan kenyataan tentang vape ini telah disahkan selepas Badan Kesihatan Dunia telah bincang masalah ini. Dengan sebab itu, banyak negara yang telah mengharamkan penjualan peranti alat rokok elektronik dan juga vape ini. Antara negara yang telah mengharamkannya ialah seperti kita kata Australia, Belgium, Kanada, Finland, Hong Kong, Jepun, New Zealand, Norway, Afrika. Dan negara yang telah mengharamkan sepenuhnya penjualan ini antaranya Argentina, Brazil, Thailand, Singapura, Brunei, Oman, Panama, Jordan, Mexico, Qatar, China, Taipei, Turki, Emirat Arab Bersatu. Dalilnya banyak. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi bila kita baca ayat ini, seolah-olah dengan keadaan seperti itu kita telah mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Antara lain, kita akan dapati bahawa walaupun ayat yang kita baca dalam surah Baqarah itu berkenaan dengan perbelanjaan infak fi sabilillah, tetapi keumuman ayat tersebut yang disebut dalam kaedah wal haqqu annal i'tibar bi umumil lafzi la bi khususis sabab fa kullu ma sadaqa alaihi annahu tahlukah fid din aw dunya fa huwa dakhilun fi hadza wa bihi qala ibnu Jarir at-Tabari. Ini dinukilkan daripada Asy-Syaukani rahimahullah. Maksudnya sebenarnya pengajaran itu diambil melalui keumuman lafaz, bukan melalui sebab penurunan ayat secara khusus. Maka setiap yang menepati maksud kebinasaan sama ada terhadap agama atau dunia, maka ia termasuk dalam umum ayat ini. Dan inilah yang dipegang oleh Syekhul Mufassirin, fusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah amat mengasihi. Menurut Al-Jassas, ayat tersebut mengandungi larangan daripada melakukan pembunuhan sama ada terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri, secara jelas atau secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Inilah yang dinyatakan dalam Ahkam Al-Quran ayat juz 3 muka surat 127. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Jangan membawa kemudaratan dan tak harus mengenakan kemudaratan tanpa hak. Hadis ini riwayat fiqh. Kemudian kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut
wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan fiha abada. Siapa yang meneguk racun lalu membunuh dirinya, maka racunnya akan sentiasa di tangannya sampai meneguknya dalam neraka jahanam berkekalan selama-lamanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi ancaman balasan neraka dan siksaan yang dahsyat bagi orang yang melakukan tindakan yang membinasakan diri sendiri. Secara umumnya, dalil tersebut mengharamkan segala bentuk tindakan yang membunuh diri, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kami nyatakan keharaman ini kerana kias kepada rokok, paru, jantung dan dalaman manusia boleh membawa kepada kesihatan yang mudarat dan melemahkannya. Kedua, mengandungi bahan-bahan beracun seperti nikotin cecair, tulen dan lain-lain lagi. Ketiga, membawa kepada ketagihan dan menghayalkan. Keempat, membawa kepada pelbagai penyakit seperti kanser, kecacatan janin dan lain-lain. Kelima, memudaratkan kesihatan orang sekeliling dan mencemarkan alam sekitar. Kenyataan pakar menunjukkan ia mudarat, bahkan boleh jadi lebih mudarat daripada merokok itu sendiri, dan ini disahkan dan diperakui oleh pakar dan badan-badan berautoriti. Pembaziran yang berlaku sama ada pada alat weed itu sendiri maupun bahan cecair yang menjadi hisapannya. Dikatakan bahawa harga alat tersebut berharga sekitar ratusan ringgit dan mungkin mencecah ribuan ringgit. Dan ini juga sebagai meniru budaya bukan Islam dan dilihat kepada perbuatan tersebut tidak bermaruah dan juga berdasarkan kepada kaedah saddu zari'ah. Dengan sebab itu, kalau kita baca sejarah pandangan tokoh-tokoh berkenaan dengan isu ini, kita akan dapati ramai yang melihat bahawa ia memberi mafsadah dan bukan memberi maslahat kepada seseorang penghisap web. Cukuplah saya nyatakan pihak berkuasa hendaklah mengambil keputusan pengharaman web ini berdasarkan kepada maslahat ammah, dan kaedah fiqh menyebut tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya hendaklah bergantung kepada maslahat. Lihat kepada kitab Bahrul Muhit fi Usul Al-Fiqh jilid yang pertama muka surat 309. Justru apa yang dinyatakan oleh para ulama sebagaimana Asy-Syarwani, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, ketika membicarakan berkenaan kewajiban mentaati pemerintah dalam perkara yang melibatkan maslahah ammah, telah memberi contoh larangan merokok berdasarkan maslahah ammah. Dalam kitabnya kita boleh lihat beliau menyatakan jika pemerintah membuat arahan supaya tidak menghisap rokok yang dikenali pada zaman ini, maka wajib ke atas mereka, yakni rakyat, mentaatinya. Pada waktu yang lalu timbalan pemerintah pernah mengeluarkan arahan di Mesir supaya tidak merokok di jalan-jalan dan di kafe-kafe, lalu ramai yang mengingkarinya, maka mereka adalah pelaku maksiat. Boleh lihat dalam Hasyiah Asy-Syarwani juzuk yang ketiga muka surat 69. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada apa yang kami nyatakan bahawa apabila kita melihat mutakhir ini budaya menghisap web banyak memberi kesan kepada kesihatan dan juga kemudaratan, dan yang lebih parah lagi boleh membawa kepada kematian. Laporan-laporan yang disahkan menunjukkan ke arah itu. Justru marilah sama-sama kita menginsafi untuk kita meninggalkan perbuatan atau menghisap web atau menggunakannya. Mudah-mudahan duit kita perolehi yang kita guna untuk itu, kita gunalah untuk memberi ke tabung-tabung masjid, menyantuni anak-anak yatim, memberi makan kepada fakir miskin, menanggung kaum daya daripada rokok. Maka justru hukumnya kias aulawi terpakai kepada web sebagaimana terpakai pada rokok, insya-Allah. Justru akhir kalam saya berdoa kepada Allah untuk sama-sama kita mengembalikan diri kita ke arah kebenaran, dan Allah lihatkan kita kebenaran itu sebagai kebenaran dan kebatilan itu sebagai kebatilan.